بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita meneruskan pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, yaitu kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, maka saya suka untuk ajak diri saya dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita merenung satu hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, hadis sahih dari sudut sanad dan matannya. Satu hari Nabi SAW bersabda: "Aznaba 'abdan dhanban, faqal Allahumma ighfir li dhanbi, faqal tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi, thumma 'ad fa'aznaba faqal ay rabbi ighfir li dhanbi." Hadis ini panjang, maka saya sebut pada pagi subuh ni tuan-tuan. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana sifat Al-Ghaffar Allah, sifat Maha Pengampun Tuhan kita ni kepada hamba-hambanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ni cerita tentang ada seorang ni, aznaba 'abdan, seorang telah melakukan satu dosa kepada Allah. Kita ni pendosa tuan-tuan. Kita ni banyak dosa, sama ada dosa sengaja ataupun dosa tidak sengaja. Dan hadis ini cerita tentang apabila seseorang ini melakukan satu dosa kepada Allah, kemudian dia angkat tangan, dia mohon doa kepada Allah, Allahumma ighfir li dhanbi. Tu doa dia, Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Tu doa laki ni. Kemudian faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, hambaku melakukan dosa dan dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampun dan menghukumnya. Dalam sebagai riwayat lain, aku ampunkan segala dosanya. Ini Tuhan kita ni. Kemudian dia mengulangi dosa dia. Tak tadi buat, minta ampun, ulang balik. Fa'ada dzam, dia ulang balik kesalahan dia. Tak tadi istighfar, tadi menangis, tadi beristighfar kepada Allah. Tu lepas tu dia buat pula. Dia ulang balik kesalahan yang dilakukan sebelum ini. Kemudian dia minta doa kepada Allah SWT, ay rabbi ighfir li dhanbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, kesianlah kat aku ni ya Allah. Dia minta doa ni dengan penuh pengharapan, bukan main-main. Jangan kita silap faham. Dia bertaubat dalam hadis ni adalah taubatan nasuh. Memang dia taubat sungguh-sungguh. Tapi nak buat lagu mana? Manusia kita ni hamba lemah. Dan Allah tahu bahawa bagaimana tahap dan kedudukan hamba-hambanya. Hebat macam mana pun kita tuan-tuan tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Yang tu kita nak kena akui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya
fa'alima anna lahu rabban yaghfir dhanb wa ya'khudhu bi dhanbi. Dia tahu bahawa aku ni Maha Pengampun, aku ampun dosa dia. Fa'ada thumma 'ada fa'adhnaba. Kemudian dia ulang lagi sekali. Allahu akbar. Oh ni kira dia buat taubat ulang, buat taubat ulang, buat taubat ulang. Dia ulang lagi. Dia minta doa kepada Allah, ay rabbi ighfirli dhanbi, ya Allah, ampun dosaku ya Allah, aku dosa banyak ya Allah. Kesianlah aku ya Allah. Dia minta taubat kepada Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala adh-dhanba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu. Dalam ucapan yang sama, Allah Maha Pengampun, Allah ampun dosa dia. Fa'annahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bi dhanbi i'mal ma syi'ta. Bila Allah saja matan hadis ni tuan-tuan sekalian, Allah berfirman, Allah kata apa? I'mal ma syi'ta. Tuan-tuan faham ayat ni? Bermaksud apa? Seolah-olah Allah nak bagi tahu bahawa buatlah apa yang hang nak dekat dunia ni. Buat ni bukan bermaksud Allah suruh kita buat dosa, bukan, jangan faham macam tu. Syarah hadis ni merujuk kepada Allah tahu kita ni lagu mana, tahap kita tu lagu mana. Mungkin baik kita dalam masjid dia, luar masjid kita lagu lain. Jadi kita tak, Allah tahu bagaimana tahap kita ni, lemah kita ni. Maka subhanallah, buatlah i'mal ma syi'ta, buatlah apa yang mau. Sesungguhnya aku Maha Pengampun, kata Allah. Faqad ghafartu, aku akan ampun dosa Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pagi subuh ni saya bukman hadis ni riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini adalah satu pengharapan kepada Tuhan Rabbul Jalil. Ya, agama kita inilah Islam. Dalam kitab Mastikah Hadis dan riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda tentang bagaimana apabila kita melakukan sesuatu amalan, satu kebaikan, Allah akan ganda 700 dhi'fin. Allah ganda 700 kali ganda. Tapi kalau kita buat satu kesalahan, satu dosa, Allah tak ganda, Allah bagi tahap tu ya. Kalau dosa mencurilah, dosa mencurilah kita dapat. Kalau dosa berhurang lah kita dapat. Tak dapat gandaan kesalahan tu. Tapi kalau sekali kita buat pahala, sekali kita buat satu kebaikan dan amal soleh, Allah akan ganda berlipat-lipat kali ganda. Syekh Allah Basmih, dia bermasuk dalam bab yang keempat, cerita tentang inilah kelebihan Islam. Inilah kelebihan agama Islam yang Allah berikan harapan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk merujuk ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis, karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita dah cerita tentang bagaimana, yang ni masih lagi dalam bab bagaimana tipu daya iblis. Talbisul iblis ni maknanya iblis murung kita. Iblis ni boleh meracuni hati kita ni. Ibnu Jauzi dia buat beberapa kategori. Di antara kategori iblis ni cuba untuk merosakkan hamba Allah SWT dengan cara melalui akidah. Dia buat tu dulu. Sebab pada pertemuan lepas, kalau tuan-tuan ingat, di antara salah satu maratib, martabat, ya, yang paling atas sekali, objektif dan matlamat iblis, hak paling nombor satu sekali untuk merosakkan hamba Allah, dia nak rosakkan kita punya akidah kita, dia punya kepercayaan kita. Hak tu nombor satu. Kalau yang tu dulu, yang tu dia cemerlang, berjayalah iblis, yakni akidah. Ibnu Jauzi dia buat main perbahasan ini. Mana pagi subuh ini muka surat 126, iaitu membicarakan tentang bagaimana muslihat iblis terhadap golongan khawarij. Ini pagi subuh ni kita nak tengok bagaimana golongan khawarij. Kata Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, orang khawarij yang pertama kali, yang paling buruk keadaannya adalah Dzul Khuwaisirah. Ini nama kepala dia. Lagi kita tengok bagaimana sikap mereka
ketika mana bermula pada zaman sahabat Nabi SAW ni. Zaman sahabat lagi, daripada muncul kelompok-kelompok dan ideologi yang pelik ni tuan-tuan, khusus dalam bab akidah. Ini bincang dalam bab akidah ni tuan-tuan. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini sahabatul jalil, sahabat Nabi SAW, dia meriwayatkan, dia berkata bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengirimkan satu utusan dari Yaman untuk menemui Nabi SAW sambil menyerahkan emas yang dibungkus bekas kulit yang sudah disamak. Ini orang panggil apa? Sagu hati. Orang panggil bukan sagu hati, orang panggil buah tangan. Ini benda biasa. Ya, ini benda biasa. Buah tangan Sayyidina Ali hantar sebungkus emas yang dibalut dengan kulit yang sudah disamak, bekas kulit yang sudah disamak. Dan emas itu asli dan belum disisih dari campuran tanahnya. Memang asli sungguh emas tu. Tak dibersihkan lagi. Maknanya ada lagi kesan-kesan tanah tu. Ya, ada lagi kesan-kesan tanah. Baru ni saya tengok ada satu kajian orang buat. Di antara negara yang paling banyak mengeluarkan emas, kalau tak salah saya, adalah di antaranya adalah negara China. Negara China tuan-tuan. Antaranya adalah negara Turki dan beberapa lagi negara yang lain. Banyak tuan-tuan mah. Ya, banyak lagi negara-negara yang banyak. Dan mah tuan-tuan sekalian yang dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mah yang tak bersihkan lagi. Makna ada lagi lekat-lekat tanah tu. Lalu Nabi SAW membahagikan emas itu kepada 4 orang. Tuan-tuan, mah itu dapat dekat Nabi. Bila mah itu dapat dekat Nabi, Nabi bahagi mah itu dekat 4 orang. 4 orang di kalangan sahabatul jalil. 4 orang. Nabi tak ambil kat dia. Tak beli kereta besar, tak beli rumah besar, tak beli apa semua tak. Nabi tak simpan kat dia. Nabi bagi dekat 4 orang ni. Siapa 4 orang ni? Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, nombor 1 adalah Zaid bin Khalid. Ini orang yang pertama yang Nabi bagi mah tu. Zaid bin Khalid. Yang kedua adalah Aqra bin Habis. Aqra bin Habis, nombor 2. Dan yang ketiga adalah Uyainah bin His. Yang keempat Al-Qamah bin Ulatha. Ini nama sahabat Nabi yang Nabi bagi 4 orang tu. Ataupun dalam riwayat yang lain ialah ataupun Amir bin Tufail. Amir bin Tufail. Baik, kemudian ada yang terasa mengandal dalam hati Umarah, termasuklah golongan-golongan munafik. Kerana ia melihat kawan-kawannya dari kalangan Ansar yang lain-lainnya memiliki emas tersebut. Maknanya apa? Bila Nabi bagi emas itu kat 4 orang, ada di kalangan hak khususnya pok-pok munafik ni. Depan kata Islam, depan aku beriman pada Nabi dan Rasul, hati tak mau pun pada Islam. Bila dia tengok Nabi duk bagi emas kat orang lain, tak bagi dekat mereka, emas tu tak dapat dekat mereka, mereka rasa, pelik ni. Pelik ni, Muhammad ni bagi dekat dia, tak bagi dekat kita ni. Dia bagi dekat pok-pok Ansar. Hak memang orang asal Madinah. Ya, muhajirin orang asal Mekah. Muhajirin orang asal daripada Mekah pergi berpindah berhijrah ke bumi Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya di antara pertikaian mereka, bagilah dekat pok-pok tu. Kenapa bagi dekat orang Ansar? Orang Ansar orang asal Madinah. Ini tempat perkampungan mereka. Mereka tahu sedang belok perniagaan untuk mereka memajukan diri mereka. Mereka mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Ini pok-pok munafik. Maka Nabi SAW bersabda. Bila Nabi duk tengok duk jadi kalang kabut lagu tu, Nabi bersabda. Nabi bersabda, apakah kamu tak percaya kepadaku? Nabi tanya, apa tak percaya kat aku? Aku mai Madinah ni, aku Rasul. Ya, sedangkan aku adalah orang yang dipercayai oleh sesiapa yang berada di langit dan khabar langit datang kepada aku pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maknanya apa? Nabi tak buat satu benda di atas hawa nafsunya, ialah di bawah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak abang gitu. Bukannya Nabi suka hati, ada sebabnya. Seumpama kalau kita belajar dalam ilmu sirah, bagaimana ketika mana Nabi Ibrahim AS daripada Haran pergi ke Palestin ziarah anaknya. Dalam riwayat kata 4 kali. Ya, ulang 4 kali ya ziarah Siti Hajar dan juga Nabi Ismail AS. Dah lambat dapat zuriat bila sampai ke
minta maaf, ke Mekah. Berharam pergi ke Mekah. Ya, bila sampai dekat Mekah, Nabi Ibrahim patah balik pergi ke Palestin. Siti Hajar kata apa? Amarallahu bihadza. Adakah ini arahan daripada Allah hak suruh patah balik pergi haram tu? Kata Ibrahim alaihi salam, aku takkan buat benda ni melainkan Allah yang arah aku. So, ini sifat para anbiya alaihi mussalatu wassalam. Baik, kembali kepada perbahasan ini. Maka tidak seberapa lama kemudian ada seorang laki-laki yang kedua matanya cekung, tulangnya, pipinya menonjol, keningnya agak depan, janggutnya lebat, jubahnya bergerai-gerai dan kepalanya botak. Maknanya apa? Dulu mana ada Facebook Live. Dia tak ada lah ambil gambar ni laki ni ya kan. Laki ni lah hak nombor 2 hak tanya Nabi. Dak, dulu tak ada kamera apa tak ada. Ya, hanya sekadar melalui Abu Sa'id Al-Khudri cerita tentang bagaimana karakter keadaan individu yang kedua ini apabila berjumpa dengan Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi. Bila berlaku, hak Nabi bagi 4 orang mah tu. Apa kata dia? Kata dia, wahai Muhammad, ya Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai Rasulullah. Tu dia suruh bertakwa dalam seolah-olah maknanya dia kata apa? Dia marah dekat Nabi, kata bertakwa kepada Allah. Tu dia kata dekat Nabi SAW. Kemudian beliau mengangkat kepala memandang orang itu. Yakni Nabi SAW angkat kepala tengok, dia marah. Yakni marah Nabi SAW. Seraya bersabda, Nabi bersabda, celaka engkau. Ya, celaka engkau, bukankah orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah adalah aku? Maknanya Nabi, dia mai kat Nabi ni tuan-tuan dalam keadaan marah. Ya, dalam keadaan mencumuh Nabi SAW. Dia mempertikaikan keimanan Nabi SAW. Tu dia, Nabi pun dia pertikai. Dengan buat mami pok-pok ni. Sekali kita tengok ini puak Khawarij di antara cetusan-cetusan yang muncul ketika mana dia ni rasa baik, keputusannya lebih baik daripada Nabi SAW. Sehingga kan dia mempertikaikan keimanan Nabi SAW. Kemudian dia kata, Nabi SAW sabda, bukankah yang paling berhak bertakwa kepada Allah adalah aku? Dari erti kata yang lain, hampa kalau nak tengok takwa, tengok bagaimana ketakwaan aku. Kalau nak tengok cara ibadat, tengok cara ibadat cara aku. Ya, kalau nak tengok bagaimana nak solat, tengok solat macam aku. Jangan duk pandai-pandai, jangan duk pandai-pandai fikir sendiri. Ini agama yang aku menjadi utusannya. Itu maksudnya. Maka setelah orang itu beransur, tuan-tuan, dalam majlis ni tuan-tuan tahu ada siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Khalid Al-Walid ada dalam majlis ni. Ada dalam cerita ni. Bila Khalid Al-Walid tuan-tuan sekalian dengar dan perhati, tengok berlaku peristiwa ni berlaku di hadapan Nabi SAW, Khalid kata apa? Wahai Rasulullah, bagaimana jika sekiranya leher dia aku potong terus? Oh, dia duduk dengan panglima perang lagu tu lah tuan-tuan. Dia tak tunggu dah. Nak buat sambil lewa dengan ini Rasulullah, ini kekasih Tuhan. Ya, boleh tak aku izinkan aku untuk leher itu aku penggal saja. Kerana dia tak tahu berbahasa dengan Rasulullah. Ini Khalid bin Al-Walid. Kemudian Nabi SAW bersabda, boleh jadi orang itu mendirikan salat. Nampak? Nampak tuan-tuan? Ini kaedah. Ini Nabi SAW nak ajak para sahabat, jangan duk senang-senang duk pergi bunuh orang. Jangan duk senang-senang duk keluarkan orang daripada Islam. Jangan duk senang-senang duk tuduh orang ni sekian-sekian. Sabar dulu, sebab dia orang solat. Sebab tu Qaradawi hafizallahu ta'ala sangat teliti apabila mengeluarkan hukum orang yang ahlul qiblah. Ya, ahlul qiblah bermakna mereka solat macam kita. Dia semayang. Walaupun ada sedikit perbezaan, mungkin mereka lebih ekstrim ataupun mereka jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka salat. Jangan kita pergi bunuh dia. Jangan kita pergi pancung kepada mereka. Dan jangan kita maknanya kita buat kelakuan yang boleh menzalimi mereka. Jangan. Ini yang Nabi ajak dengan sahabat. Nabi kata, mereka mendirikan salat. Maknanya mereka
mentauhidkan Allah SWT. Baik, kata Khalid Al-Walid, sesungguhnya ramai orang yang salat, namun dengan lidahnya dia mengatakan apa yang tidak ada dalam hatinya. Khalid Al-Walid kata, ya Rasulullah, orang sembahyang ramai, tapi duk cakap dia, tapi hati dia lain. Kata Khalid Al-Walid, pandai cakap dia, nak hak ni, nak tuan Islam, nak hak ni dan sebagainya, tapi sebenarnya dalam hatinya ada kepentingan dunia yang dia nak dekat dunia ni. Dalam hati ya, kata Khalid Al-Walid, ramai hak sembahyang, ramai hak mengaku Islam, tapi lah hatinya bukan nak Islam pun. Maka aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi nak ajak umat dia. Nabi bila dengar kalam Khalid Al-Walid, Nabi kata apa? Tugas kita ni Khalid, aku ni Rasulullah ni, bukan tugas nak pergi belah dada orang bila tengok hati orang ni lagu mana. Tu bukan kerja kita. Kan? Macam kita ni tuan-tuan sekalian, ada orang main masjid. Kan? Contohnya dia ni, contoh ni bukan contoh apa? Contoh dia ni terkenal dengan nakal ataupun buat jahat, duk curi duit orang apa semua sebagainya, dan tak pernah nampak batang hidung buka masjid. Tengok bulan tu tuan-tuan sekalian, nampak dia main masjid. Kan? Rekod dia tu tak elok dalam masyarakat, mungkin dia pergi pecah masuk rumah orang ke apa ke. Tapi kali tu tuan-tuan, dia terengi nak main masjid, dia salat. Tengok macam doa apa semua, habis mayang tengok, loh dia main, hak ni hak dia pecah rumah orang kita. Pintas hati kita, dia ni main masjid ni kira nak pecah tabung masjid bang. Ustaz, kawan tu nak bertaubat, nak baiki diri. Bila kawan tu main masjid, kita pergi marah dia. Dia kata, dia ni mainkan nak mayang pun. Dia tengok kita tak ada, dia main pecah tabung masjid. La ilaha illallah. Apa punya hati kita ada perasaan begitu? Ya, bukan tugas kita nak pergi belah hati orang, kita nak tahu hati dia lagu mana. Itu urusan dia dengan Tuhan. Sebab tu dalam ulama fuqaha apabila membahas tentang al-hukmu bil-zawahir, hukum tu hanya sekadar zahir saja, bagaimana kelakuannya, tindakannya dan amalannya, maka itu saja yang kita hukumkan. Tapi bagaimana hati dia dengan Tuhan, itu bukan kerja kita. Ya, itu bukan, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia datang ke masjid ikhlas kerana Allah, maka Allah akan balas kat dia. Tapi kalau dia pergi masjid atau urusan-urusan yang lain, nak benda-benda yang lain, nak kepentingan yang lain, maka di hadapan Allah hang jawab sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati manusia untuk memberah perutnya. Ini bukan tugas aku. Kemudian Nabi SAW memandang Khalid yang hanya diam saja. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dari kaum ini akan muncul segolongan orang yang membaca Al-Quran, yang bacaannya tidak melebihi kerongkongnya. Mereka lepas dari agama sebagai anak panah yang lepas dari busurnya. Tuan, bila Nabi habaq macam tu kat Khalid, Khalid senyap. Ini Khalid ibn Al-Walid, bila dengar penjelasan daripada Nabi, dia akur. Khalid Al-Walid akur, ini Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda bahawa, ingat wahai Khalid, kau ni, pok ni, yang kedua ni, orang lelaki pok kata marah Nabi ni, pok yang kedua ni, kata Nabi SAW, akan muncul satu kelompok golongan yang mereka ni baca Quran rajin. Baca Quran hebat tuan-tuan, pagi, petang, malam, qiyamulai, lambat lepas, pegang Quran baca. Memang kuat baca Quran mereka. Ya, tetapi bacaan mereka tidak melebihi hanya dalam kerongkong saja. Tak masuklah hati pun. Hanya duk mengikut lidah ya. Ya, dan mereka ini seolah-olah agama itu seolah-olah dia tarik anak panah dan keluar daripada busurnya. Tak ada apa. Bukannya dia masuklah hati pun, keluar macam tu saja. Dan ada orang tersebut, kata Imam Ibnu dalam riwayat ini, orang tersebut bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ini nama individu ni. Dalam lafaz riwayat lain, orang itu berkata, berbuat adillah. Lalu beliau menjawab, celaka engkau. Lalu siapa yang berbuat adil jika aku tidak adil? Maknanya dalam riwayat lain, dia mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Dialah orang Khawarij yang pertama kali muncul dalam Islam. Siapa tuan-tuan? Ni yang saya sebut nama ni, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ni pagi subuh ni tuan-tuan, kita kenal ada seorang lelaki
yang muncul pada zaman Nabi SAW lagi, ya, iaitu beliaulah orang yang pertama yang membawa ideologi Khawarij yang mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Ini pok ni lama tuan-tuan sekalian. Lama dah ada pertikai keputusan ulama yang mempertikaikan keputusan qat'i yang telah diputuskan dalam agama kita. Ini bawaan. Maka celakanya dia berasa benar dengan pendapatnya sendiri. Andai kata dia mahu menelaah lebih jauh, tentu dia akan mengetahui bahawa tidak ada pendapat yang dapat mengungguli pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti orang ini adalah mereka yang memerangi Ali bin Abi Talib. Fasalnya ketika mana peperangan antara pasukan Ali dan juga Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tuan, cerita ni panjang cerita ni tuan-tuan. Ya, disebut sebagai bagaimana munculnya golongan Khawarij ni tuan-tuan, ni sebenarnya awal pada zaman Nabi lagi. Tetapi apabila ya pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan, ini sejarah. Ini tercatat, ini fakta. Apabila pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan, menurut Dr. Muhammad Imarah rahmatullah alaih, ini seorang tokoh ulama mufakkir Islam di bumi Mesir satu ketika dahulu. Dr. Imarah dia mengatakan bahawa ya puak-puak ini tuan-tuan sekalian ialah kebanyakan mereka dari golongan Al-Qurra. Ini sedikit maklumat tambahan, tak ada dalam kitab tuan-tuan. Saya membaca dalam buku yang lain. Ya, puak-puak ni mai daripada golongan Al-Qurra. Qurra ni tuan-tuan bukan qari Quran. Jangan faham macam tu. Al-Qurra ini kata Dr. Imarah rahmatullah alaih adalah puak-puak Arab Badawi. Dia pun dia ramai puak-puak tu, hak jahil, hak tak ada ilmu, nah, tapi kuat ibadat. Ilmu tak ada, malas mengaji, tuan-tuan sekalian, tapi kuat ibadat. Hak puak ni lah tuan-tuan yang akan melahirkan generasi ekstrim, yang dia akan mempertikaikan siapa yang tak kena dengan pendapat dia. Ini masalah ni tuan-tuan, bila tak ada ilmu. Sebab tu baru ni tuan-tuan, saya baru semalam mai daripada Langkawi, ada satu seminar hadis ya di Langkawi. Kami bentang ketah raja yang kami buat kajian ya. Dalam kami duk bentang, ada bentang tentang tafsir maudhu'i, ada tentang ketokohan pada Allahumma salli yang mengarang kitab Bahrul Mazi ya, kitab Bahrul Mazi, ketokohan beliau ada yang mengarang, ada yang mengkaji tentang manhaj, bagaimana metodologi Tok Guru ni Aziz dalam tafsirnya. Ada pembahasan cukup seronok tuan-tuan. Ada yang menonjolkan ketokohan Waba' Az-Zuhaili dalam tafsirnya ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam sumbangannya dalam qimatul zaman 'inda ulama. Ini pembahasan kitab. Di situ ada profesor, ada doktor, apa semua dalam beberapa hal tuan-tuan sekalian. Ya, di sebelah saya seorang doktor. Dia bertanya soalan. Padahal dia tafsir, dia pakar ilmu tafsir. Dia ditanya soalan dalam bab hadis. Sebab dia tak tahu. Ya. Perbentangan ini dalam bab hadis. Dia tak tahu. Walaupun dia pakar dalam ilmu tafsir, kekhususannya, kesarjanaannya dalam bab tafsir, tapi dia tak faham dalam bab hadis. Kita, doktor, apa pandangan kamu tentang ketokohan beliau dalam bab hadis dan sekian? Maka bila kita tengok suasana begitu, rupanya di antara sarjana-sarjana Islam pun mereka memerlukan ya di antara satu sama lain. Hebat dah lah tuan-tuan sekalian, nak ngaji sampai tahap tu hebat dah lah. Tapi tuan-tuan, mereka pun memerlukan tuan-tuan ya di antara takhasus dalam bidang masing-masing. Mereka memerlukan di antara sama lain. Ya, sebab tu kata ulama, semakin banyak kita belajar, sebenarnya semakin kita tak tahu. Semakin kita nak maklumat yang baru. Betul tak tuan-tuan? Hak jadi masalah tuan-tuan, mengaji sikit tapi dia punya belagak pandai tuan-tuan sekalian. Kalah ulama kalah Tok Guru mengaji sikit ya. Ini masalah. Yang ni hadut jadi dalam masyarakat kita. Kena mengaji banyak. Kena belajar dengan banyak Tok Guru, kena banyak para alim ulama. Bila kita banyak dengan Tok Guru, banyak yang kita belajar, banyaklah keluasan dada kita tu luas. Ya, kita tahu mana satu musuh kita dan mana satu rakan kita yang kita boleh bawa berbincang, yang boleh kita bertoleransi dalam beberapa hal. Baik, tuan-tuan sekalian, menurut Dr. Imarah lagi, ya, puak-puak ni tuan-tuan sekalian, dia mai daripada Arab Badawi, disebut sebagai puak-puak Al-Qurra.
Dan mereka ini tidak memahami saya nak belok percaturan politik, siasah, ijtihad politik, tuan-tuan. Dia tak faham. Ya, apabila berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, dia mendesak supaya cari cepat siapa yang membunuh Sayyidina Uthman. Ni pokok ni, tuan-tuan. Dia punya mewujudkan api ni, kemarahan ni, tuan-tuan, sampai wujudnya peperangan Siffin yang berlaku di antara puak Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali radhiyallahu, hampir ribuan para sahabat yang gugur syahid dalam pertempuran itu. Sehingga kan disebut dalam kitab ini, ya, Dr. Imrah mengatakan bahawa sehingga kan apabila mereka lah mencetuskan perbalahan ini, ni pokok Khawarij ni, apabila berlaku pertembungan di antara dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wujudnya isu tahkim. Itu kata isu tahkim. Ya, isu tahkim itu. Apabila isu tahkim, kita sekalian, puak Khawarij, tuan-tuan, tidak bersetuju dengan isu tahkim ni. Tahkim apa? Ya, nak mengadili siapa? Lah kali depa keluar dan depa mengatakan kafir kepada dua kelompok sahabat ini, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Sayyidina Ali. Dua-dua depa tak setuju. Depa kata semua ni semua kafir. Dia kafir terus. Depa main kafir ni, tuan-tuan. Ini sebab tu, tuan-tuan, hati-hati dengan puak-puak yang suka mengkafirkan orang. Takut-takut dia terkena belitan syaitan, seumpama seperti puak Khawarij dalam kitab Talbisul Iblis ini. Hati-hati. Sebab tu dalam hadis ni, tuan-tuan, hati-hati. Nabi pun, Khalid, bila kita ingat cerita tadi, Khalid Al-Walid bila nak bunuh, bila nak pancung kepala, Nabi kata jangan buat lagu tu, depa muswaya. Nampak? Ini sifat tawazun. Syekh Al-Gharaqi dalam kitab ada fiqhul tawazun, bagaimana kita nak mempertimbangkan, kita nak buat keputusan dekat seseorang ni nak buat lagu mana, kena pertimbangan dengan ilmu. Jangan pertimbang ikut ideologi kita saja, jangan ikut pertimbangan ikut emosi dan semangat kita saja, jangan ikut semangat. Kena pertimbangan mengikut ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana hal itu? Sebab tu, ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallah, dia menyebut bahawa di antara ciri-ciri kaum Khawarij ni, ingat Khawarij, tuan-tuan, dia ada ciri-cirinya. Walaupun cerita ni zaman para sahabat, tapi ideologi dan pemikiran itu masih lagi ada pada zaman kita pada hari ini. Jangan kita nak ada bagi ada pok-pok ni. Yang pertama, menurut Al-Qaradawi hafizallah, iaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun sesama menganut Islam. Cukup ingat, mulut ni senang nak kafir orang, ni kafir, anu kafir, ni kafir. Dia seorang Islam, dia seorang masuk syurga. Tak boleh semua kafir. Ingat, puak ni kena hati-hati. Nombor dua, menurut Qaradawi hafizallah taala, iaitu menurut mereka Islam yang benar adalah yang diamalkan kelompoknya sahaja, Islam lainnya dianggap tidak benar. Oh dia. Depa betul. Tak boleh semua salah. Kan? Jangan macam tu. Ya, dalam Islam ni, tuan-tuan, apatah lagi dalam bab ijtihad, apatah dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, tuan-tuan, ia terbentang luas. Perbahasan, perbezaan di kalangan fuqaha. Ada orang yang agak tajam ataupun yang agak ketat, sehingga kan apabila tidak kena dengan pendapatnya, dia mengatakan bahawa ini bukan ajaran yang benar. Jangan macam tu. Apatah lagi, jauh lagi yang mengatakan bahawa apabila mereka suka pada tokoh tersebut, hanya ikut tokohnya saja. Siapa yang tak ikut dengan tokohnya, sesat belaka. Itu pun tak betul juga. Tuan-tuan sekalian, sebab tu dalam ilmu hadis ada satu subjek, ada satu mata pelajaran yang kena mengaji, ilmu ruwahul hadis. Ilmu ruwahul hadis. Ilmu ruwahul hadis ni, tuan-tuan, dia membicarakan tentang tokoh-tokoh, jagoh-jagoh dalam ilmu hadis. Bila kita belajar tokoh-tokoh dan jagoh-jagoh ni, tuan-tuan, maka kita akan tahu metodologi mereka. Kita akan tahu sumbangan-sumbangan mereka. Kita akan tahu apa tulisan-tulisan yang mereka tulis. Maka kita akan mengkaji bagaimana metodologi dan manhaj mereka. Ini satu ilmu. Betul tak, tuan-tuan? Ya. Begitu kefahaman. Tetapi kalau hanya kita berpegang kepada seorang tokoh saja, ya, dan kita mengatakan bahawa maknanya
siapa yang tak pegang dengan tokoh aku salah belaka, yang ni yang jadi masalah. Dan inilah di antara ciri-ciri khawarij yang ada pada kelompok itu. Jangan, walaupun kecenderungan kita itu ada, ya, tapi jangan kita menafikan sumbangan orang lain. Jangan. Ini Islam aja. Baik. Yang ketiga, menurut Qardawi, orang-orang Islam yang tersesat dan kafir perlu dikembalikan ke jalan yang benar. Dia kata, menurut Qardawi mengatakan bahawa hak lain semua sesat, kita kena tarik mereka ni mai duduk dengan kita. Maknanya mereka ni tak meraihkan kepelbagaian itu. Susah tuan-tuan kalau hak tak meraihkan ni tuan-tuan, susah tuan-tuan. Kita tak boleh hidup. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita ni bangsa Melayu, contoh saya sebut. Kita duduk di Malaysia, walaupun ada Cina dan India sebagainya, walaupun mereka ni berlain berbangsa dengan kita kena hormat mereka. Mereka pun kena hormat kita lah. Jangan kita dia hormat mereka. Mereka kena hormat kita pun kena hormat mereka. Ini kaedah Islam. Jangan kata, tak apa, Cina kita buat lebih kurang. Tak boleh. Sebab tu, ketika mana dalam sirah menyebut tentang bagaimana orang Yahudi yang mengikuti, ataupun mereka mempersetujui pada awalnya piagam Madinah. Orang Yahudi pada waktu itu dia beriman dengan Nabi SAW. Mereka tak beriman dengan Nabi. Tapi Nabi buat satu perjanjian, Nabi buat satu perlembagaan. Pokok Yahudi ni, hampa walaupun tak ikut Islam, hampa kena ikut undang-undang ni. Hampa sudah jadi rakyat Madinah, hampa kena ikut undang-undang ni. Jangan buat pala. Macam tu pasal kita. Jangan buat pala. Walaupun bukan Islam, hampa rakyat Madinah, hampa kena jadi seorang rakyat warga negara yang baik. Jangan duk curi orang, jangan duk bohong dan sebagainya. Tapi dipendekkan cerita, pokok Yahudi ni kena halau dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ada satu cerita tentang bagaimana Nabi membunuh para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in, dan Nabi mengadili perkara tersebut dan Nabi buang. Pokok ni memang tak dipakai. Duk pilih tangan pun memang masalah. Dan sampai hari ini tuan-tuan sekalian, mereka menjadi masalah di dunia ni tuan-tuan. Di Palestin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang keempat, menurut Qardawi lagi mengatakan bahawa kerana tidak kesefahaman dalam lingkungan sekitar mereka, kaum Khawarij mengangkat imam dari golongannya sendiri. Maknanya apa? Maknanya nak jadi pemimpin, mereka nak pilih pemimpin di kalangan puak mereka saja. Ini dia tuan-tuan. Kita tak boleh. Hak mana hak nak jadi ketua, daripada ideologi kami saja. Daripada puak kami saja. Ni hak jadi bergaduh. Jangan macam tu. Sebab tu seorang pemimpin ni tuan-tuan sekalian, dia kena cerdik, dia kena pandai. Mana satu puak yang kita boleh bersembang, hak kita boleh toleransi. Mana satu yang kita tak boleh nak bawa bincang dah. Yang ni memang tak boleh dah. Yang ni memang kita nak kena bagi tegas sikit. Contohnya. Ni kebijaksanaan kepimpinan ini perlu kena ada. Ini tuan-tuan, jangan keras. Lepas tu Nabi SAW, apabila Nabi mengadili satu perkara, Nabi tengok semua, fa yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Nabi dengar dan Nabi membuat keputusan yang cermat. Yang kelima, kata Qardawi, kaum Khawarij bersifat fanatik dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Mereka sanggup berperang dengan orang. Siapa yang tak sama ideologi dengan mereka, perang. Ini Pak Khawarij. Kita jangan macam tu. Islam ni tuan-tuan, agama rahmah. Agama yang suka berbincang. Ini perjuangan idea, ini perjuangan ilmu. Jihad sekarang ni tuan-tuan bukan kira jihad siapa khiang lebih kuat. Bergaduh dalam gelanggang gusti, khiang siapa paling kuat. Bukan hak tu dah. Zaman lah ni tuan-tuan, jihad ilmu. Jihad perjuangan idea. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, lihat saja negara-negara barat cuba melakukan teori-teori baru. Dan pada hari ini, telah melakukan teori-teori baru yang mendepani umat Islam pada hari ini. Semalam juga ada satu perbentangan dari seorang doktor, pakar dalam ilmu terjemahan. Khususnya dalam bidang hadis. Dia pakar tuan-tuan. Saya tak ingat. Dia seorang doktor daripada Kolej Universiti Islam Selangor. Dia bentang satu teori dia mengatakan bahawa hari ini ustaz-ustaz kita apabila dia nak terjemah satu hadis, dia terjemah secara maknawi. Jarang sangat mengikut kajiannya ustaz-ustaz penakwah kita ni, bila dia terjemah hadis, dia terjemah by harfin. Tidak tuan-tuan? Terjemah maknawi macam tu je. Contohnya
Man qara'a harfan min kalamillah. Dia tak terjemah sekutip-sekutip. Tapi dia terjemah secara maknawi. Dia cerita siapa baca Quran, kan? Dia cerita siapa yang membaca Quran, dia cerita kelebihan-kelebihan Quran. Maknanya dia cerita tentang maknanya, dia membuat dia orang panggil apa? Translate. Dia menterjemah hadis itu dengan maknawi, bukannya secara harfin. Mengikut kajian tuan-tuan sekalian, itu adalah peringkat terjemah, peringkat yang pertama. Amatur, maknawi. Senang kita boleh buat, senang itu. Tetapi dia membuat teori, dia mengambil teori daripada barat. Ini kajiannya. Dia ambil teori barat, saya pun tak ingat nama orang barat tu. Ford apa pun tak tahu lah, saya tak ingat. Kena tengok balik kertas kerja dia. Dia ambil hampir ada 4 jenis teori terjemahan yang canggih hari ini yang patut umat Islam kena ambil. Oh, rupanya ada banyak lagi tuan-tuan. Cara terjemahan yang lebih orang panggil apa? Yang lebih terbaik untuk kita memberikan kefahaman kepada orang yang mendengarnya. Ada 4 teori barat yang moden, khususnya untuk menterjemah sesuatu matan hadis Nabi SAW. Ada 4 teori ni tuan-tuan, ada landasannya. Kan? Lepas tu ada pula orang tanya. Sebab tu seronok tuan-tuan, bila kita duduk dalam perbincangan ilmu, ada seorang doktor dia balas balik tanya, dia kata, kalau gitu apa pendapat doktor tentang dia terjemah secara maknawi? Boleh ataupun tidak? Kata menurut kajian dia tak ada masalah, boleh. Selagi mana tidak membawa makna yang salah, boleh lah. Kan? Kalau ustaz tu dia terjemah maknawi, dia tak terjemah secara harfiah. Kadang-kadang perkataan bahasa Arab tu kita tak tahu, kita tak faham. Magharibul hadis. Kadang-kadang perkataan pelik yang kita perlu diterjemahkan dalam bahasa Arab sendiri. Ya, kadang-kadang bahasa Arab ni tuan-tuan, kita nak terjemah bahasa Melayu, kadang-kadang dia tak kena. Bahasa kita tu tak kena sebab bahasa kita terhad. Dia kena terjemah dalam bahasa Arab. Ini sebab tu ada satu kamus yang disebut sebagai oleh Raqib Al-Asfahani, Mu'jam Awsat. Ini cerita tentang begitu i'rabul Quran dan sebagainya, cerita tentang terjemah bahasa Arab yang perlu diterjemahkan dalam bahasa Arab juga. Maknanya nak kena faham bahasa Arab tu, nak kena faham dalam konteks bahasa Arab juga. Begitu maknanya. Saya nak sebut bahawa bagaimana keterbukaan itu dalam ruang ilmu. Puak-puak Khawarij ni dia tak boleh terima keterbukaan ini. Dia tak terima. Dia kira pihak dia yang betul. Yang ni yang jadi masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Qardawi bermain satu hadis tentang bagaimana munculnya akhir zaman ini, kelompok ini, mereka ini pengalamannya sedikit dalam bab agama tapi akalnya tidak cerdik. Ini masalah. Kata mereka cakap dengan cakap-cakap yang terbaik, makna cakap tentang Quran, tetapi tidak melatih hanya dalam kerongkong mereka. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Hanya mengikut kerongkong saja. Ini tuan-tuan, puak yang menjadi ataupun pada hari ini pun kita minta simpang daripada kita terjumus dalam kelompok-kelompok Khawarij moden ini. Kita kata, ada orang tanya, ustaz, ada puak Khawarij zaman ni? Ada. Kalau kena dengan ciri-ciri ni, adalah ideologi dan pemikiran ini. Maka kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan sekalian, mendidik kita bertindak, beramal atas dasar ilmu pengetahuan. Bukan atas dasar ikut-ikutannya, dan bukan atas hanya sekadar semangat dan sebagainya. Ini atas dasar ilmu pengetahuan. Inilah yang Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih menyebut dalam kitabnya Talbisul Iblis, bagaimana tipu daya iblis terhadap puak-puak yang kena bohong dengan iblis, khususnya dalam bab akidah ni, puak Khawarij ni. Hari ini saya bermain satu cerita tentang bagaimana pertemuan di antara ideologi yang sebenar dengan ideologi yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tuan-tuan sekalian, saya rasa takat tu dulu pengkongsian tazkirah kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang tuan-tuan, kita akan masuk lagi, iaitu pada, saya tak baca lah tuan-tuan satu persatu, banyaklah kita baca maknanya satu tajuk, dan kita tengok apa contoh-contohnya, riwayatnya. Lepas tu kita pergi ke tajuk yang lain, sebab banyak tuan-tuan sekalian. Kalau cerita pasal Khawarijnya saja, mungkin hampir dalam beberapa kali pertemuan baru habis cerita tu. Maka cukup kita tahu secara umum tentang tipu daya iblis terhadap puak Khawarij ini. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan jumpa bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan Rafidah.
Kita nak kenal juga apa Rafidah ni benda apa. Datang apa Rafidah ni? Kan? Nama orang lah. Nanti kita akan tengok siapa Rafidah ini. Dekat tu dulu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.